Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pulang kami akan membuat pematangan atas tugasan pulang kami yang bertajuk isu pelaksanaan RFID di Tol Lebuh Raya. Okey, pulang kami jadi daripada nama saya sendiri Syahri Mustafa, Muhammad Fitri, Muhammad Daud, Muhammad Faizi Kamisan, Muhammad Hafiz Yahya dan Siti Nur Atikah. Okey, mengenai pengenalan. Okey, tajuk pilihan, pulang kami telah membuat kajian perbincangan berserta laporan mengenai pelaksanaan tawar-menawar ini. Tajuk yang dipilih ialah masalah pelaksanaan RFID di Tol Lebuh Raya serta isu peletakan harga kerana isu yang hangat dibual kan dari awal tahun 2022 menimbulkan persoalan dan pertikaian banyak pihak, mewujudkan peluang tawar-menawar dan proses perundingan. Status kepada isu atau konflik tersebut, pengenalan terhadap RFID. RFID atau teknologi integrasi frekuensi radio ialah satu insentif di mana usaha melalui sistem kutipan tol di Lebuh Raya secara elektronik sepenuhnya. Menurut syarikat konsesi Plus, pembayaran tol melalui RFID yang mula digunakan pada 2018 melibatkan Lebuh Raya terpilih merupakan langkah awal pada pelaksanaan pembayaran tol tanpa palang di Plaza Tol menerusi sistem laluan terus pelbagai lorong. Ia dimaklumkan sebagai satu usaha untuk menerangi isu keselamatan lalu lintas di Lebuh Raya dan teraju ke arah laluan Lebuh Raya tanpa palang menjelang tahun 2025. Pengaplikasian RFID. Secara proses teknikal, touch and go RFID atau RFID tags mempunyai chip frekuensi radio yang tertanam yang perlu dilekatkan pada cermin depan atau di hadapan lampu kereta kenderaan. Setelah kenderaan melalui tol, pengibas RFID pada penghubung tol akan mengibas dan membaca frekuensi pada RFID tags dan akan mendaftar pada touch and go pengguna secara dalam talian automatik dan menolak tambang yang dikenakan daripada baki touch and go e-wallet tersebut. Sekian, terima kasih. Serahkan kepada sahabat saya, Muhammad Fitri. Terima kasih Ibu Syahri. Nama saya Muhammad Fitri. Seterusnya ditunjukkan cara pengaplikasian RFID. Chip frekuensi yang dibekalkan hanya perlu dilekatkan di cermin hadapan ataupun di lampu hadapan sahaja. Kemudian ia berfungsi untuk didetect oleh sensor dan baki akan ditolak daripada e-wallet touch and go. Okay, seterusnya, isu terhadap pengaplikasian RFID. Pelaksanaan RFID secara mengejut. Pengaplikasian RFID ini telah bermula sejak pengakhiran 2018. Namun ianya menjadi isu yang tular apabila timbulnya kenyataan dari pihak konsesi tol yang menyatakan pelaksanaan touch and go RFID secara menyeluruh menjelang permulaan akhir 2020. Hal ini meningkatkan rungutan pelbagai pihak apabila kenyataan yang dikeluarkan Galatan Akhbar yang menyatakan bahawa sistem ini bakal menggantikan sistem touch and go dan smart tag sedia ada. Pihak terlibat dalam isu ini merujuk kepada kerajaan, konsesi tol, rakyat dan pelbagai media akhbar yang menjadikan isu ini sebagai suatu keperluan yang perlu diberi keutamaan dan penyelesaian masalah. Ini adalah salah satu contoh seratan akhbar daripada Sinar Plus. Tajuknya Touch and Go, Smart Tag bakal dimansuh. Ini cara mudah pasang aktifkan RFID pada kenderaan. Okay, ini adalah isu kelemahan pengendalian RFID. Yang pertama, isu ini telah dibangkitkan setelah bermulanya pengaplikasian sistem RFID secara berperingkat pada awal 2020 kerana terdapatnya kelemahan dalam pelaksanaan RFID yang mana ianya gagal mengesan alat RFID tag dan seterusnya menyebabkan kesesakan trafik di Lebuh Raya sedia ada. Isu ini telah dibangkitkan oleh pelbagai pihak kerajaan, NGO, rakyat serta terhadap pihak konsesi mana isu ini mencari kata putus dan penyelesaian daripada pihak konsesi. Isu berbangkit dan diajukan kepada pihak konsesi atau usaha penyelesaian serta-merta kerana isu berbangkit yang dinyatakan sepatutnya telah diselesaikan suatu proses percubaan tersebut sejak 2018 lagi. Sekian dari saya. Seterusnya saya beri laluan kepada Cik Koizi. Okay, terima kasih Cik Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Koizi bin Kamisan.
Okey, ini adalah keratan daripada Sinarian menunjukkan kenapa gagalnya kelemahan RFID ketika tempoh percubaannya. Okey, isu harga alat pelekat RFID. Isu ini menjadi pertikaian setelah wujudnya kelatan akhbar oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak serta Menteri Kerja Raya yang menimbulkan persoalan bahawa isu pelekat RFID yang mahal kerana dijual pada harga RM35 dan kos terhadap pengantian pelekat tersebut. Hal ini ditambah kerana isu pelekat itu yang mudah rosak dan menyebabkan kegagalan RFID tag itu digesan. Isu ini telah dibangkitkan untuk penyelesaian isu bagi Jabatan Kerja Raya, maka bahagian kerajaan, syarikat konsesi LLP terhadap penyelesaian penetapan harga pelekat harga RFID tersebut. Okey, proses perundingan dan tawar-menawar terhadap RFID. Okey, cara pengurusan perundingan termasuk strategi, taktik, komunikasi dan lain-lain. Mencari penyelesaian untuk menyelesaikan objektif pihak terlibat mencari matlamat. Strategi yang dilihat dalam proses perundingan ini ialah memahami objektif dan keperluan pelbagai pihak. Campur tangan yang ditunjukkan oleh kerajaan melalui Kementerian Kerja Raya yang mendesak pihak konsesi mencari penyelesaian terhadap isu ini terutamanya dalam memastikan sistem yang diaplikasikan serta pelaksanaannya terutama melalui pengaruh media sejajar dengan proses RFID sedia ada. Selain itu juga, kenyataan oleh bekas Perdana Menteri juga telah menimbulkan keperluan oleh pihak konsesi untuk mengkaji semula isu peletakan harga RFID yang dinyatakan membebankan rakyat. Oleh itu, penyelesaian isu ini terletak objektif sebagai tujuan utama terhadap asas kepada perlindungan bagi pihak konsesi tol, kerajaan serta rakyat. Okey, sekian. Terima kasih. Saya serahkan kepada Encik Hafiz. Okey, so saya Hafiz, saya akan teruskan dengan fakta atau maklumat yang berkaitan. So, melakukan tekanan dengan penggunaan kuasa teknologi. Teknologi merupakan impak yang besar terhadap proses perundingan ini. Hal ini dapat dilihat melalui pertamanya penggunaan media sosial untuk melaporkan isu kegagalan tag RFID beserta kesesakan lalu lintas secara on time oleh pengguna. Sejurus itu, hal ini telah diajukan oleh Timbalan Presiden Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA telah memberi satu gambaran penggunaan teknologi iaitu media memberi impak kepada campur tangan kerajaan melalui Kementerian Kerja Raya untuk memastikan bahawa pihak konsesi tol menjalankan penelitian dan seterusnya menyelesaikan masalah. Selain itu juga, peranan media juga dapat dilihat dengan kenyataan oleh bekas Perdana Menteri yang menyusulkan agar penetapan harga bagi RFID disemak semula. Sejurus itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia telah melaksanakan perbincangan bersama pihak konsesi sejurus kebangkitan isu tersebut. So, kredibiliti dan kuasa perunding. So, yang pertama adalah tindak balas secara langsung melalui kuasa sosial perundingan. Tindak balas secara langsung merupakan strategi yang baik, terutamanya dalam memastikan pihak terbabit mendapat maklum balas secara terus dan tidak hanya menunggu prosedur-prosedur tertentu yang memakan masa. Sebagai contohnya, rintihan rakyat berserta bukti yang dipaparkan melalui media sosial menjadi sebagai satu alternatif untuk proses perundingan dan pengendalian isu. Selain itu juga, kerajaan telah bertindak dengan mengeluarkan kenyataan untuk syarikat konsesi untuk mencari penyelesaian terhadap isu kegagalan RFID serta penetapan harga bagi RFID tag yang menjadi persoalan umum. So, hasil perundingan untuk RFID bagi Touch 'n Go dan Touch 'n Go e-wallet. Hasil rundingan ini pelaksanaan RFID secara mengejut. Setelah proses rundingan daripada pihak kerajaan, wakil rakyat, NGO serta syarikat konsesi telah dipersetujui bahawa RFID akan terus dilaksanakan, namun ianya akan dilakukan secara berperingkat. Yang kedua, selain itu juga syarikat konsesi juga menolak kenyataan yang menyatakan bahawa laluan Smart Tag dan Touch 'n Go yang akan dimasukkan. Proses berperingkat itu menyatakan bahawa laluan Smart Tag dan Touch 'n Go akan dikekalkan beserta tambahan laluan My RFID sebagai pilihan alternatif di setiap plaza tol. Syarikat konsesi juga dalam proses usaha sama dengan pihak Touch 'n Go untuk mempraktikkan proses tambah nilai Touch 'n Go secara aplikasi tanpa perlu tambah nilai secara fizikal. Dan isu ini dianggap selesai setelah kenyataan isu ini diterangkan dalam pelbagai akhbar dan media untuk pengetahuan rakyat dan pengguna. Jadi itu sahaja daripada saya. So, saya akan serahkan kepada Puan
Atikah untuk slide seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Encik Hafiz. Saya Siti Nur Atika. Untuk hasil rundingan kelemahan pengendalian RFID, setelah campur tangan LLP, Kementerian Kerja Raya serta NGO yang menyuarakan pandangan terhadap pihak konsesi sebuah kata putus telah dilaksanakan, iaitu pihak konsesi dalam usaha mengatasi proses pelaksanaan dan tindak balas RFID di kesemua tol. Antara langkah yang telah dijalankan ialah pelbagai usaha sama dan media telah dipraktikkan untuk memberi informasi kepada pengguna mengenai cara memasang pelekat RFID dengan betul serta jarak yang diperlukan sewaktu melalui tol RFID. Selain itu, kesedaran juga diberikan kepada pengguna untuk sentiasa menambah nilai e-wallet supaya kekal aktif dengan baki yang mencukupi. Seterusnya, hasil rundingan pelentakan harga bagi alat RFID. Setelah desakan yang dinyatakan oleh kerajaan untuk penentuan harga sebenar pelekat RFID oleh kerajaan, NGO dan pelbagai pihak. Hingga kini, ianya masih dalam proses perbincangan tanpa kata putus untuk mengatasi isu harga yang dipersoalkan pelbagai pihak. Namun begitu, syarikat konsesi Plus telah menyatakan dan akan memberi inisiatif penggantian pelekat RFID yang rosak kepada semua pengguna. Dan kesimpulannya adalah isu RFID ini sememangnya menjadi topik hangat sejak permulaan 2022 kerana pelaksanaannya secara mengejut. Namun begitu, melalui pelbagai rundingan tawar-menawar dan perbincangan pelbagai pihak, setengah isu dilihat telah diselesaikan dan terdapat juga pelbagai isu yang telah mendapat kata putus. Perundingan serta proses tawar-menawar yang dijalankan sememangnya bertepatan terhadap pengendalian isu ini. Pelaksanaan strategi dan konsep penyelesaian secara objektif serta mencapai matlamat adalah perlu memandangkan isu ini perlu ditangani untuk memenuhi keperluan pelbagai pihak. Dan itu saja daripada kami. Terima kasih. Hai, saya Sally. Sertai saya dalam perjalanan Touch and Go RFID. Saya beli tag RFID di Touch and Go e-wallet. Untuk pembelian cara lain, layari laman Touch and Go dan cari RFID. Yeay! Touch and Go RFID saya dah sampai melalui courier. Saya lekat di sini. Dah siap? Kemudian aktifkan tag RFID. Semak inbox Touch and Go e-wallet anda untuk notifikasi. Sekarang, part paling best, aktifkan auto reload dan pautkan kad kredit atau debit anda. Dengan cara ni, saya dah tak risau lagi tentang baki e-wallet saya. Bila sampai je lorong RFID, saya hanya terus maju ke hadapan. Lagi satu, saya boleh isi minyak di Shell. Hanya aktifkan dalam Touch and Go e-wallet. Touch and Go RFID sangat memudahkan urusan perjalanan. Dapatkan sekarang!